Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Murid-murid hari ini sihat? Dah sarapan ke? Belum? Baiklah, hari ini kelas kita adalah kelas pengurusan kehidupan, pengurusan diri. Tajuk kita pada hari ini ialah penggunaan bilik mandi dan tandas. Dan kita akan lihat pada bagaimana menunjukkan cara menggunakan bilik mandi dan tandas dengan selamat. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menunjukkan cara menggunakan bilik mandi dan tandas dengan selamat. Ini adalah kriteria kejayaan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, murid mestilah dapat menyatakan cara yang betul penggunaan tandas duduk. Dan yang kedua, murid-murid dapat menerangkan cara-cara menjimatkan air dan elektrik semasa menggunakan bilik mandi dan tandas. Baik, semua dah sedia? Kita nak lihat peraturan penggunaan bilik mandi dan tandas supaya semua pengguna dapat menggunakan bilik mandi dan tandas dengan selamat. Okey, sebelum masuk ke bilik mandi dan tandas, perkara pertama yang kita kena buat ialah hidupkan suis lampu supaya keadaan bilik mandi dan tandas sentiasa terang bagi mengelakkan kemalangan. Kemalangan yang macam mana? Contohnya terjatuh ataupun tergelincir, terpijak benda-benda yang licin di dalam bilik mandi ataupun tandas. Yang kedua, bagi yang Muslim, bacalah doa masuk tandas dan gunakan alas kaki supaya kaki tidak terkena pada najis dan melekat membawa ke dalam rumah. Baik, semasa menggunakan tandas dan bilik mandi. Okey, ini cara menggunakan tandas duduk dengan betul. Nampak gambar yang ada tanda right warna hijau tu? Baik, itu adalah cara yang betul untuk menggunakan tandas. Apa jadi kalau kita menggunakan tandas duduk dengan cara yang salah? Contohnya, mencangkung di atas tandas yang duduk. Okey, lihat gambar yang berwarna merah. Okey, gambar yang pertama, sekiranya kita mencangkung di atas tandas duduk, besar kemungkinan najis akan berserakan di lantai tandas dan tidak masuk ke dalam mangkuk tandas. Kedua, kemungkinan kita akan terjatuh kerana tandas duduk ni tinggi. Okay, jadi tak stabil untuk kita duduk mencangkung di atas tandas duduk. Dan yang ketiga, tak semua tandas duduk ni kukuh. Ada juga yang tidak berkualiti dan mungkin boleh pecah sekiranya kita mencangkung di atas tandas duduk. Sebab bila kita mencangkung di atas tandas duduk ni, tandas duduk terpaksa menampung berat keseluruhan badan kita. Jadi kemungkinan tandas itu boleh pecah dan menyebabkan kecederaan yang serius seperti luka terbelah akibat terkena serpihan tandas yang pecah. Jadi hati-hati ya, gunakan tandas duduk dengan betul, duduk dengan betul dan membuang airlah dengan selesa. Tak perlulah nak cangkung di atas tandas duduk. Baik, yang kedua, pam tandas selepas menggunakannya. Ini mestilah dipupuk sejak dari kecil lagi. Selepas buang air, mesti pam tandas. Macam mana kita masuk tandas yang bersih? Macam mana kita nak masuk nak tengok tandas yang bersih? Macam itulah orang yang selepas kita masuk ke tandas, mereka pun nak tandas yang bersih. Jadi lepas guna, pam tandas tu. Janganlah tinggalkan sisa-sisa dalam toilet tu untuk orang tengok. Tak malu ke? Baik. Ketiga, buka bilik air hanya semasa menggunakannya. Janganlah tengah gosok gigi, air tu biar terbuka. Biar je mengalir. Kan dah membazir. Pastikan aliran air tu tak terlalu laju bagi mengelakkan pembaziran. Okey? Kalau nak gosok gigi atau nak cuci muka, tutup sekejap air. Lepas dah gosok gigi, lepas dah cuci muka, bukalah balik. Okey? Untuk kita bersihkan sabun dan juga berkumur. Okey, faham? Baik, seterusnya
Apa kita nak buat selepas menggunakan bilik mandi dan tandas? Baik, yang pertama sekali, pastikan semua bilik air telah ditutup selepas digunakan. Okey, kita kena pastikan. Kalau kita dah tutup, pastikan sama ada kita tutup dengan rapat ataupun tidak. Air yang menitik tu, jika dibiarkan semalaman, kemungkinan boleh memenuhi satu gayung ataupun satu baldi. Kalau kita tak tadah dengan gayung atau baldi, bukankah itu telah membawa kepada pembaziran? Baik, pastikan ya semua bilik air ditutup selepas digunakan sebelum keluar dari tandas. Baik, selepas itu, pastikan juga matikan semua suis lampu, suis dan semua perkakas elektrik yang terdapat di dalam tandas. Baik, jangan biarkan suis elektrik terbuka kerana yang pertama akan berlakunya pembaziran elektrik, yang kedua melibatkan keselamatan. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu akan bagi kuis untuk tajuk kita hari ini. Jumpa lagi.